Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, subjek seterusnya adalah subjek sirah. Okay, semua sediakan buku teks sirah, buku tulis sirah dan juga alat tulis. Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Pada minggu lepas kita dah belajar pelajaran keempat, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib. Okay, kita dah belajar unit yang pertama, iaitu pengislaman orang-orang Yathrib. Unit kedua, hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib. Okey, hari ni kita nak sambung unit ketiga dan keempat, iaitu unit ketiga layanan penduduk Yathrib dengan pembentukan negara Islam Madinah. Kita sambung pelajaran keempat kita tentang peristiwa hijrah Nabi ke Yathrib. Okey, ni unit 3 Hari tu kita dah belajar unit pertama dengan unit kedua. Okey, unit ketiga ni layanan penduduk Yathrib. Okey, tadi hari tu kita dah belajar pasal penghijrahan ke Yathrib. Okey, ni nak tengok layanan penduduk Yathrib pula. Okey, kena baca dan faham Okey, setelah 4 hari berada di Quba. Okey, di Quba tu mana? Tempat pembinaan masjid pertama di dalam Islam. Namanya Masjid Quba. Okey, setelah 4 hari berada di Quba, Nabi Muhammad SAW kemudian meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib pada 16 Rabiul Awal bersamaan 622 Masihi. Okey, bila ditanya bilakah Nabi sampai ke Yathrib? Bilakah Nabi sampai ke Yathrib? Okey, ni 16 Rabiul Awal bersamaan 622 Masihi. Kena ingat tarikh ni. Apabila penduduk Yathrib mendengar berita Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah menuju ke Yathrib, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Hari itu hari yang cukup bersejarah. Okey, hari yang cukup bersejarah pada waktu Nabi sampai ke Yathrib tu. Okey, kita tengok apa yang penduduk Yathrib buat untuk Nabi. Okey, kita tengok kat muka surat 40. Okey, muka surat 40 ni, rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betapa gembiranya orang Yathrib ni, penduduk Yathrib ni bila Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah ke Yathrib. Okey, mereka menyambut baik kedatangan Nabi. Okey, perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan melantunkan kata-kata berikut untuk menggambarkan betapa gembiranya mereka. Betapa gembiranya mereka ni. Perempuan-perempuan Ansar ni pun menyanyi. Okey, ni kita biasa dengar Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril mata'i. Okey, maksudnya okey, sebaik sahaja Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib, nama Yathrib ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah yang bererti kota yang bercahaya. Okey, rupanya Madinah tu adalah Yathrib. Yathrib tu adalah Madinah. Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, Madinah tu, Madinah Al-Munawwarah tu maksudnya kota yang bercahaya. Kota Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah Al-Mukarramah. Okey, yang mana Ustazah highlight tu, kena highlight Lepas tu tengok muka surat. Okey, maksudnya telah bersinarlah bulan purnama kepada kita dari lembah-lembah Thaniyah Al-Wada'. Okey, daripada lembah, nama lembah Thaniyah Al-Wada' tu nama lembah. Wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Wahai Nabi yang diutuskan kepada kami, kamu membawa perintah yang pasti dijunjung. Okey, nampaknya penduduk Yathrib menerima Nabi dengan gembira. Okey, sebaik sahaja Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib, nama Yathrib ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah yang bererti kota yang bercahaya. Okey, rupanya Madinah tu adalah Yathrib. Yathrib tu adalah Madinah. Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, Madinah tu, Madinah Al-Munawwarah tu maksudnya kota yang bercahaya. Kota Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah Al-Mukarramah. Okey, yang mana Ustazah highlight tu, kena highlight Okey, kita sambung lagi pada unit keempat, iaitu tajuknya pembentukan negara Islam Madinah. Okey, tadi Yathrib dah bentukkan nama kepada Madinah Al-Munawwarah. Okey, kita nak tengok pula pembentukan negara Islam ni. Okey, kena baca dan fahami. Penduduk Madinah terbahagi kepada dua golongan. Okey, penduduk Madinah ni terbahagi kepada dua golongan pula, iaitu golongan apa? Satu Arab, dua Yahudi. Orang-orang Arab terdiri daripada kabilah
kabilah Aus dan Khuruj. Okey, orang-orang Yahudi pula terdiri daripada Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Okey. Arab ni terdiri daripada dua kabilah iaitu Aus dengan Khuruj. Kalau orang Yahudi ni pula terdiri daripada tiga bani iaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Okey, lepas tu Madinah ialah negara Islam pertama yang ditubuhkan selepas hijrah Rasulullah SAW. Okey, Madinah ialah negara Islam pertama. Tolong tandakan sikit. Madinah ialah negara Islam pertama. Baginda membentuk negara Madinah menjadi sebuah negara berdaulat melalui 3 asas. Okey, Nabi jadikan Madinah ni negara yang berdaulat. Okey, tapi nak jadikan Madinah tu negara yang berdaulat melalui 3 asas. Okey, asas apa tu? Okay, kita tengok kat sini. Yang pertama, pembinaan masjid. Pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiah, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Okey, lepas tu pembentukan Sahifah Madinah, perlembagaan Piagam Madinah. Okey, Nabi bentuk Piagam Madinah. Okay, kita tengok pada muka surat 42. Okay, 42 ni dah masuk iktibar. Okay, iktibar ni umat Islam diminta melakukan hijrah dengan meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan yang lebih baik. Okay, lepas tu laksanakan kewajipan berdakwah tanpa mengira masa dan tempat. Lepas tu mencintai Rasulullah SAW adalah tanda kesempurnaan iman. Okay, kena cinta Rasulullah. Okay, lepas tu pada muka surat 43 ni dah masuk latihan aktiviti ni. Kena tulis dalam buku tulis. Okey, yang pertama, bagaimanakah layanan orang-orang Yathrib terhadap Nabi Muhammad SAW? Macam mana layanan orang-orang Yathrib ni? Okey, dah ada jawapan tadi. Cari jawapan dekat depan. Okey. Lagi satu, nama sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. Okey, siapa sahabat? Hari tu kita dah bincangkan nama-nama sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW. Okey, lepas tu nama baharu Yathrib. Tadi baru kita belajar. Nama baharu Yathrib tu apa? Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Okay, lepas tu kita pergi kepada tahukah anda penduduk Yathrib lebih mudah menerima Islam kerana mereka sentiasa mendengar orang-orang Yahudi menceritakan bahawa Nabi akhir zaman akan muncul tidak lama lagi. Orang-orang Yahudi mengetahuinya dari kitab-kitab suci mereka. Okey, orang-orang Yahudi ni dia dah tahu sebenarnya akan munculnya Nabi yang terakhir. Itu siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Penduduk Yathrib ni terdengar orang-orang Yahudi ni bercakap tentang kemunculan Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Okey, daripada mana orang-orang Yahudi ni tahu? Orang-orang Yahudi ni dia ada kitab yang dia belajar lah. Daripada kitab, dia tahu daripada kitab-kitab dia bahawa akan muncul Nabi akhir zaman. Okey, kita tengok dekat kotak ni. Amalkan, sentiasa menjaga tutur bicara untuk memelihara persahabatan. Okey, itu saja untuk hari ni. Aktiviti ni kena buat dalam buku tulis sirah.